Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang menonton mydigital.kkmm edisi teknologi bersama saya, Fazli Fuad. MyDigital menggariskan rancangan untuk mempercepat pencapaian Malaysia sebagai negara ekonomi maju dari segi teknologi melalui rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia. Rangka tindakan ini menyediakan hala tuju untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berdaya saing di era baharu ini. Inisiatif MyDigital adalah penanda aras yang kritikal untuk merealisasikan rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025 ataupun RM ke-12 seiring dengan usaha kita menuju wawasan kemakmuran bersama 2030. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang MyDigital, pencetus perubahan masa kini. Nantikan topik perkongsian kita hari ini hanya di mydigital.kkmm. Untuk pengetahuan anda, mydigital.kkmm merupakan sebuah inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, KKMM. Selain teknologi, kita akan membicarakan tentang pelbagai inisiatif dalam bidang pendidikan, pelancongan, keusahawanan, hiburan, sukan, kesihatan, industri kreatif dan gaya hidup. Layari mydigital.kkmm.my untuk mengetahui perkembangan terkini atau follow kami di Instagram dan Facebook. Pada tahun 2020 sahaja, pertumbuhan ekonomi digital telah berkembang pesat berikutan pandemik COVID-19 yang mewujudkan perniagaan digital baharu. Seterusnya, memaksa perusahaan tradisional untuk beralih kepada perniagaan dalam talian dan menyaksikan berjuta rakyat Malaysia menggunakan kaedah maya bagi keperluan dagang, hiburan dan juga pendidikan. Bagi memastikan tiada rakyat Malaysia yang ketinggalan dalam gelombang pendigitalan, sudah tiba masanya untuk kita semua ni meletakkan asas bagi transformasi negara ke arah ekonomi digital yang maju. Asas ini bermaksud membina infrastruktur, menggalakkan inovasi dan mewujudkan ekosistem untuk kita semua menjubang ke arah taraf hidup yang lebih tinggi dengan hasilnya akan dapat dinikmati oleh semua rakyat Malaysia. Perjalanan ini bukanlah mudah, namun dalam situasi yang di luar kebiasaan ini, kita perlu berani untuk membuat anjakan besar demi meningkatkan kualiti hidup semua rakyat Malaysia. Inilah yang dimaksudkan dengan pendigitalan Malaysia. Segmen pertama ini kita nak berkongsi dengan anda usaha-usaha ke arah pendigitalan Malaysia. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, saya memperkenalkan kepada anda semua tetamu kita iaitu Encik Fabian Bigar, Ketua Pegawai Eksekutif Strategic Change Management Office ataupun SCMO for MyDigital EPU, Economic Planning Unit. Selamat datang ke mydigital.kkmm, Encik Fabian. Terima kasih. Okey, jadi kita pun nak tahulah kan tentang banyak usaha-usaha yang telah pun dijalankan. Mungkin Tuan Fabian boleh cerita sikit mengenai usaha ke arah pendigitalan Malaysia ini dan perkembangan ekonomi digital yang inklusif ini, Cik Fabian. Okey. So, usaha kita untuk menjadi negara digital bukanlah sesuatu yang baru. Ya. Sejak 1996, kalau kita ingat, masa tu kita ada Multimedia Super Corridor. Betul. So, sejauh selepas tu, beberapa usaha ataupun dasar-dasar ataupun blueprint telah dikeluarkan oleh beberapa agensi dan sehingga kini sampai dekat ini in fact so far apa yang kita ada tahun ini seperti Tuan kata tadi, kita ada blueprint ataupun rangka kerja, rangka tindakan ekonomi digital Malaysia dan juga dasar negara, dua-dua
dasar dan blueprint ni actually saling bergantung sesama selain. And then semestinya seperti mana yang semua yang dah tahu, pandemik COVID-19 ni telah mempercepatkan pertumbuhan ekonomi digital. Sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP atau MCO, kebanyakan aktiviti sosial telah disekat, diterhenti dengan sedikit pengecualian pada sektor-sektor tertentu. Dengan itu banyak perniagaan, ramai pengguna telah beralih kepada platform digital untuk kehidupan seharian bersama norma baru. Dan of course oleh kerana mereka ni bekerja dari rumah, maka pembelian makanan, barangan dapur semua dijalankan secara platform melalui laman e-dagang dan sebagainya. So itulah sedikit berkenaan dengan apa yang telah berlaku. Tetapi pada masa yang sama, sekiranya kita tengok penjitilan sesuatu negara dulu, kalau kita tak berhati-hati, dia akan menjadikan jurang digital tu mewujudkan jurang digital. Jadi kita kena letakkan seperti yang tadi intro tadi kata asas-asas supaya perkara ini dapat ditangani dengan selesa lah. Kita sebenarnya nak merapatkan jurang ekonomi digital ini. Bukan sahaja di kalangan masyarakat yang berada di bandar ini, kita tahu memang mereka ni memang guna digital. Tapi kita nak beri fokus juga kepada mereka yang berada di kampung ini. Dan tadi Cik Fabian ada mengatakan tentang PKP itu. Ada orang ramai tak suka PKP ni, Cik Fabian. Kan? Sebab tak boleh pergi mana-mana. Tapi kita boleh dapat hikmahnya kalau kita berada dekat rumah tu, ekonomi digital tu semakin lama semakin meningkat. Cik Fabian kata tadi shopping apa semua guna e-dagang dan sebagainya. Jadi kita nak tahulah, sekarang ini kita dah boleh rentas sepadan, rentas negeri, kita dah tak ada PKP sekarang ni. Nak tahulah berkenaan dengan perkembangan ekonomi digital di Malaysia sejak hari ini bagaimana? Mungkin baru-baru ni lah, dalam tempoh lebih kurang sebulan yang lepas, kalau kita tengok maklumat yang kita terima daripada Jabatan Perangkaan, benda ni pun dah tersebar. Sumbangan ekonomi digital kepada keluaran dalam negara kasar pada tahun 2020 saja, dia adalah pada kadar 22.6%, melonjak daripada 19.2% dalam tahun 2019. Kalau kita tengok trend dia, selama ni dari sejak tahun 2015, dia sekitar 18 hingga 19% saja. Tapi pada tahun 2020 dia menaik agak mendadak lah. Apabila kita tengok dari secara perinci, kenaikan ini disebabkan oleh e-dagang. So itulah nampak trend tu meningkat. Dan selepas ini pun ada yang kata, kalau negara dalam keadaan biasa, dah ada pandemik, adakah benda ni akan berterusan atau reverse? Tapi bagi saya, kita manusia ni kita suka convenience kan. Jadi dengan ada solusi-solusi digital, semakin mudah untuk menjalani kehidupan seharian. Jadi maka dengan itu trend ini akan berterusan lah. Maka berterusan lah kan. Walaupun kita katanya nak beralih ke fasa endemik dan sebagainya. Sebab apa? Sebab perkara ini senang sekali, Encik Fabian, kan. Jadi kita tak perlu nak ke mana-mana, cuma di hujung jari saja kan. Kita boleh menggunakan platform digital ini. Okey, kita nak sambung kejap lagi, Encik Fabian. Untuk waktu ini apa kata kita saksikan satu bingkisan video yang menarik khas untuk anda semua. Jom kita saksikan. Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, diiringi Div-Div Berhormat.
Okey, masih lagi bersama dengan saya, Fazli, dan juga tetamu undangan kita, Cik Fabian. Jadi kita nak bercakap tentang pendigitalan ekonomi digital ini. Dan kita tahu bahawa kerajaan memang banyak menggalakkan contohnya usahawan dan sesiapa saja untuk kita nak membina ekonomi digital ini. Jadi bagaimana agaknya kerajaan dalam masa sama juga untuk membantu menyemarakkan semula kebangkitan ekonomi digital ini yang mungkin sedikit terjejaslah disebabkan pandemik ini? Kebanyakan negara termasuk Malaysia lah, bukan saja di Malaysia. Dia menawarkan pakej pelan pemulihan selepas jangka pendek selepas pasca pandemik. Misalnya kalau kita tengok negara Korea, mereka ada satu plan dinamakan New Deal, Korean New Deal. Di dalamnya ada Digital Economy Plan dan juga Green Economy. Dua perkara yang mereka titik beratkan. Begitu juga di Malaysia dan juga negara-negara lain. Kita tengok digital platform ni merupakan jalan keluar daripada apa masalah yang kita hadapi di bawah masa pandemik ni. Kalau kita tengok sejarah kita dalam tempoh 2 tahun ni, kita ada plan prihatin, pelan jana semula ekonomi negara, penjana. Dan juga kalau kita tengok bajet juga, dalam bajet 2022 banyak dititikberatkan usaha untuk membangkitkan semula golongan peniaga terutamanya pihak MSME ataupun PKMS, kecil, mikro dan sederhana, untuk menggunakan peluang untuk digitalisation ni untuk supaya mereka boleh kembali kepada keadaan yang selesa lah. Jadi baru-baru ni kita pun telah lancarkan satu program pemangkasan ekonomi PMKS dan dibera pada 21 hingga 23 hari bulan. Inilah kerana kita nak membuat awareness atau kesedaran di kalangan rakyat, terutamanya pihak PMKS, mana-mana aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan, tawaran nasihat perkhidmatan atau kewangan, sama ada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, kita gabungkan usaha itu dan kita pamerkan, kita showcasekan perkara itu supaya ada kesedaran tu. Itu adalah salah satu banyak, saya rasa bukan salah satu, banyak sebenarnya usaha untuk kita nak melonjakkan ekonomi digital ini, khas untuk PMKS, industri perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana ini. Tuan, mungkin Cik Fabian, dalam rangka untuk kita nak memanggil usahawan ini, bagi pandangan Cik Fabian sendiri, bagaimana agaknya mereka menyambut baik usaha-usaha kerajaan ini? Bagaimana? Dari apa yang kita dapati daripada program 3 hari ini, kita nampak ada golongan yang menyambut baik kerana mungkin mereka baru sedar, dan ada juga golongan yang kata mungkin mereka sedar tapi mereka tak tahu cara dia. Betul. Satu, tak tahu cara siapa nak pergi ke agensi yang mana. Jadi kita akan letak maklumat itu dalam website kami, laman web kami. Agensi mana yang bagi tawaran apa. Itu satu. Keduanya, mungkin ada juga setengah-setengah input yang kita dapat. Dia kata kalau boleh pemudahkan, mudah carakan cara untuk memohon bantuan-bantuan tersebut. Jadi semua aspek ni kita kena kaji dan kena perbaikilah dari segi penyebaran maklumat dan juga proses dia. Betul. Sebenarnya tujuan kita juga sebagai media untuk menyebarluaskan apa saja inisiatif-inisiatif kerajaan untuk menggalakkan usaha-usahawan ini untuk mencapai bidang digital ini. Okey, mungkin Cik Fai boleh kongsikan tentang, kita tahu bahawa banyak kerajaan dah pun membantu, tapi kita nak tahu mengenai aspirasi kerajaan dalam mentransformasikan Malaysia menjadi negara peneraju serantau dalam ekonomi digital ini. Jadi oleh kerana seperti saya telah sebut tadi, kita perjalanan ini kita dah mulakan sejak tahun 1996, tapi lebih-lebih lagi sekarang kalau kita tengok dia lebih urgent lah pada tu. Kalau kita tengok dari segi competitiveness, digital ranking, daya daya saing negara, dia ada ranking dia global, dia dibuat oleh IMD. Jadi Malaysia pada tanggal kalau saya tak silap 26. Pada tahun 2015 kita pada tanggal 21. Jadi nampaknya seolah kita
backtrack lah. Kita slide ke belakang. Tapi sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya kita pun telah maju. Kalau kita tengok kita punya landscape atau landscape digital kita, kita agak ke depan. Tapi masalahnya bukan kita ke belakang. Negara lain lebih cepat. Lagi cepat. Jadi nampak seolah-olahnya kita ke belakang. Tapi sebenarnya negara lain dia telah mengambil langkah lagi cepat untuk mendigitalkan negara mereka. Misalnya contohnya dalam tempoh yang sama, negara China telah naik 13 tangga. Kita termasuk Jepun dah ke belakang. Tapi itulah sebab sekarang terdapat urgency, sense of urgency untuk kita merebut semula kita punya kedudukan tu. Jadi kita perlu satu inisiatif nasional yang merangkumi semua agensi, bukan saja setengah-setengah agensi, berganding bahu untuk menjayakan program ini, untuk memastikan kita di rantau ni kita adalah negara atau ekonomi digital yang utama. Jadi My Digital ni merupakan aspirasi tersebut, tapi dia diterjemahkan kepada aktiviti, program melalui rangka tindakan ekonomi digital. Kita mahukan penglibatan bukan sahaja dari sektor kerajaan, pihak swasta. Tadi Cik Fabian pun ada kata kerajaan negeri pun turut sama untuk kita nak memacu terus ekonomi digital ini. Baik, terima kasih Cik Fabian di atas segala penerangan dan juga perkongsian tentang pendigitalian Malaysia dengan My Digital. Okey, baik, kita sebenarnya tidak dapat lari daripada proses asimilasi dan juga adaptasi digital dalam kehidupan kita. Sedar atau tidak, kita sebenarnya telah pun lama berada dalam dunia digital dan harus terus menggunakan aspek digital ini untuk tahun-tahun yang mendatang. Malaysia ni tidak mampu nak bersaing dan akan ketinggalan dalam ekonomi global yang semakin kompetitif sekiranya kita tidak bersedia untuk berubah. Jadi kita kena berubah sekarang ini. Dan kita seharusnya menguasai pendigitalan. Susah nak sebut. Okey, yang akan membawa bersama penaiktarafan ataupun peningkatan taraf hidup dan juga kemakmuran. Dan kita ingin berehat seketika dan selepas ini kita akan sambung perkongsian kita bersama dengan Encik Fabian tentang bagaimana My Digital memacu transformasi pendigitalan negara sebentar lagi. Sementara itu anda juga boleh layari mydigital.kkmm.my untuk mengetahui pelbagai perkembangan terkini. Pelbagai booth dan aktiviti menarik disediakan khas untuk anda semua. Jangan lupa yang tengah pegang handphone sekarang ini, follow kami di Instagram dan Facebook. Kembali selepas ini hanya di mydigital.kkmm. Our world has changed. We are connected more than ever. No borders separate us. Interconnectivity demands critical information to be delivered in real time. Digital transformation empowers government agencies, educates our future generations, and enables businesses to scale bigger and faster. The power of big data and analytics create a more efficient connection among businesses and enhances customer experience. It takes a trusted partner to aggregate data in real time, process information securely, and deliver the right solution professionally, on demand, on time. We are empowering big data right here. We are committed to delivering critical data unlike any other by enabling complete digital solutions. Seeking a world-class data center? Consider it done. Kembali lagi bersama saya Fazli Fuad dalam mydigital.kkmm.
KKMM. Tadi kita dah pun berkongsi tentang usaha-usaha pendigitalan negara dengan My Digital. Kerajaan memahami bahawa terdapat banyak peluang yang boleh diraih sekiranya kita ni menguasai ekonomi digital untuk mencapai matlamat jangka panjang seperti digariskan dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Dilancarkan pada Oktober 2019, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah komitmen kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pembagian ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Dan sekarang ni, jom kita berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana My Digital memacu transformasi pendigitalan negara. Okey, baik. Kita masih lagi ditemani dengan Encik Fabian Bigar. Jadi, boleh kita sambung perkongsian kita? Saya rasa ramai di antara kita yang dah pun kembali berminat sebenarnya nak memantapkan digital masing-masing ini. Jadi, soalan seterusnya, bagaimana agaknya kita melihat My Digital ni melengkapi dasar pembangunan negara seperti RMK 12 ataupun Rancangan Malaysia ke-12 dan juga Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, Cik Fabian? Sebenarnya rangka tindakan ekonomi digital Malaysia ni dia adalah sejajar apabila dia dirangka, dia adalah sejajar dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, Agenda 2030 bagi pembangunan mampan dan juga Rancangan Malaysia ke-12 yang bertemakan Malaysia makmur, inklusif dan mampan, yang menyasarkan untuk memacu Malaysia keluar daripada kesan pandemik COVID-19 atau COVID-19 dan meletakkan ekonomi kita pada landasannya semula. Dalam Rancangan Malaysia ke-12, usaha akan ditumpukan untuk menjadikan persekitaran yang menyokong pertumbuhan ekonomi digital, memperkukuhkan infrastruktur dan perkhidmatan digital, membangunkan bakat digital yang tersedia masa depan, that means future ready workforce, serta menjadikan Malaysia sebagai pusat ekonomi digital di rantau Asia. Rancangan Malaysia ke-12 ini juga meletakkan pelan pembangunan dalam visi menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi dengan memberi taraf hidup berkualiti pada rakyat menjelang tahun 2025. Jadi kalau kita tengok dalam rangka tindakan ekonomi digital, walaupun tempoh dia untuk 10 tahun daripada 21 ke 2030, tetapi sasarannya sebenarnya pada 2025 sejajar dengan Rancangan Malaysia ke-12. Jadi di situlah kita nampak apa yang telah dirancang untuk Rancangan Malaysia ke-12, kita berpandukan pada landasan yang sama dan dijajarkan gitu. Walaupun sampai ke 2030 tetapi perancangan 2025 itu kan penting sekali. Sasaran dia menunjukkan itu. Okey. Kita nak bercakap tentang difahamkan ada 6 trust utama dalam strategik My Digital. Mungkin Cik Fabian boleh terangkan. Okey, 6 trust tersebut sebenarnya dia mencerminkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara. So trust ini gunakan sebagai satu kaedah untuk kita mengatasi cabaran tersebut. Yang pertama, memacu transformasi digital di sektor awam. Kerana satu daripada cabarannya adalah bagaimana kita memastikan sektor awam ni ditransformasikan supaya dia boleh memberi perkhidmatan yang baik kepada perniagaan dan juga rakyat. Kerana kalau rakyat digital, perniagaan digital, perkhidmatan awam kena pula digital dulu. Kedua, meningkatkan daya saing ekonomi melalui digitalisasi. Ketiga, membangunkan infrastruktur digital. Infrastruktur digital maksudnya untuk meningkatkan ketersambungan, connectivity. Dia umpama kalau kita tak buatkan gitu, umpamanya kita ada kereta yang laju, tapi highway kita, jalan raya kita sempit dan berlubang. Tak guna kan. Jadi kena ada highway yang bagus. And then kemudian membangunkan tenaga kerja yang berkemahiran digital. Ini adalah penting kerana untuk masa depan kita, murid-murid, siapa yang dibangun ke sekolah, dia perlu bersedia untuk era digitalisasi. Begitu juga dengan mereka yang sedang bekerja. Bagaimana kita nak pastikan mereka tak sekiranya peringkat digitalisasi proses digitalisasi ini akan membuatkan kerja mereka telah redundant, mereka boleh beralih pada kerja-kerja yang berkemahiran tinggi. Kemudian mewujudkan masyarakat yang digital inklusif. Ini untuk merapatkan jurang digital, digital divide. Kemudian yang terakhir sekali, kalau kita nak masyarakat kita menerima pakai
digital ataupun embrace digitalization, kita perlu pastikan persekitaran digital yang terjamin dan beretika dan selamat. Jadi mereka kena ada kesedaran mengenai isu-isu seperti cyber security dan sebagainya. Dan ke-6 trust ni disokong oleh 22 strategi dan 48 inisiatif nasional dan 28 inisiatif peringkat sektoral. Maksudnya ada 76 inisiatif atau tindakan yang perlu diambil di bawah blueprint tersebutlah. Ya, itu antara ke-6 trust strategik My Digital yang anda harus ambil maklumlah tentang perkara ini. Okey, kita nak sambung seketika kejap lagi. Untuk waktu ini apa kita saksikan sebuah video ni khas untuk anda semua. Okey, kita masih lagi bersama dengan Encik Fabian nak bercakap tentang pendigitalan untuk negara kita ini, dan sudah pastinya inisiatif-inisiatif banyak diberikan galakan-galakan ini untuk memacu transformasi digital negara. Jadi mungkin Encik Fabian boleh kongsikan apa antara inisiatif-inisiatif yang telah pun dikenal pasti oleh My Digital untuk terus memacu transformasi digital negara ini. Yang seperti mana saya kata utama adalah trust 1 di mana kita nak mentransformasikan sektor awam. Jadi antara inisiatif yang dikenal pasti adalah memastikan 100% kaki tangan awam yang ini celik digital. Itu utama. Keduanya perkhidmatan end to end, perkhidmatan daripada hujung ke hujung. Sektor awam 80% daripada perkhidmatan tersebut menjelang tahun depan akan menjadi digital. Ketiganya cashless society. Maksudnya kita tak menggunakan wang ringgit yang fizikal. Jadi kita menyediakan perkhidmatan tanpa tunai. Itu di pemerintah kerajaan juga. Jadi kita ada target-target tertentu pada tahun-tahun tertentu kita nak benda ni tercapai. Dari segi kesedaran dan pindaan undang-undang, terdapat banyak undang-undang dan peraturan yang mungkin tidak relevan lagi kerana dalam dunia digital ini banyak benda yang tak perlu hadir secara digital. Misalnya katakan kalau kita nak pergi daftarkan syarikat, dulu kena hadir secara fizikal. Kerana mengikut undang-undang, itu keperluan dia. Jadi kita kena kaji balik bagaimana untuk memastikan undang-undang dan peraturan kita tidak membantutkan kita punya pertumbuhan kita dari segi digital. Dan akhir sekali jurang digital itu penting. Kita perlu merapatkan jurang digital dari segi pembinaan infrastruktur, luar bandar dan sebagainya. Sekiranya broadband seperti biasa belum dapat masuk kerana keadaan geografi. Jadi kita perlukan mungkin teknologi lain, satelit ke begitu. And then juga memastikan golongan PMKS mereka tidak ketinggalan. Jadi kita perlu ada program untuk membolehkan mereka mengadaptasi
cara mereka cari makan lah konon mendapatkan perniagaan diorang secara digital. Ya, okey. Tapi bercakap tentang jurang digital di antara masyarakat luar bandar ini, kan kita perlu juga talian internet yang bagus, isyarat yang bagus kan. Sebab kerajaan pun nak beralih ke pasal 4G 5G dah kan. Jadi saya rasa kerajaan pun akan nanti membinalah satu struktur yang cantik lah kan untuk digital di perkampungan anda. Baik, dah sampailah ke hujung ni. Mungkin ada kata-kata terakhir ataupun mungkin harapan Encik Fabian berkenaan dengan perjalanan pendigitalan negara ini. Bagi saya yang penting kita kena ada apa orang kata true north. Kalau dari bahasa Inggeris that means apa kita punya kompas. Bagi saya untuk meletakkan negara antara nombor 10 tangga nombor 10 ke atas di digital competitiveness ranking lah dari segi itu. Kerana dengan itu semua akan terpanggil untuk memastikan kita berjaya. Yalah, ada di antara kita yang mungkin kita tidak mengetahui sangat tentang digital ini, tapi apa yang Cik Fabian katakan tadi, satu perkara yang paling penting, cashless tu penting. Kalau kita tak pandai nak cakap pasal digital apa semua, kita berubah kepada kita tak perlu lagi nak gunakan wang kertas kita, wang shilling kita nak berbelanja, pakai phone saja, scan saja. Itu pun ada dah menyokong sebenarnya dalam pembangunan pendigitalan negara. Baik, terima kasih Cik Fabian. Baik, itulah tadi perkongsian berkenaan My Digital, pencetus perubahan masa kini. Masa hadapan Malaysia sebagaimana dihasratkan oleh My Digital akan menyaksikan rakyat menikmati penambahbaikan literasi digital, pertambahan pekerjaan berpendapatan tinggi, peningkatan kesejahteraan sosial dan kelestarian alam sekitar serta perniagaan termasuk perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi Malaysia yang akan menikmati peluang yang lebih besar untuk membangun dan berkembang pada peringkat domestik, serantau bahkan global. Melalui pulangan daripada pendigitalan, lebih banyak peluang integrasi antara sektor ekonomi dan menjadi lebih cekap kos hasil daripada perkongsian ekonomi. Nampaknya kita telah pun sampai ke hujung rancangan. Terima kasih kerana setia menonton dari awal sampailah ke waktu ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tetamu kita, Encik Fabian Bigar, Ketua Pegawai Eksekutif Strategic Change Management Office as CMO for My Digital EPU Economic Planning Unit, di atas perkongsian menarik tadi. Jadi kepada para penonton, selain daripada live streaming, berbincang topik-topik menarik seperti ini, terdapat juga booth untuk anda lawati di mana-mana sahaja anda berada dan bila-bila masa. Segalanya di mydigital.kkmm.my, memacu aspirasi digital negara. Nantikan episod seterusnya. Saya Fazif Fuad, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.